Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan. Yang berbahagia Dato' Wira Men Noor Azman Bintai, Ketua Setiausaha Kementerian KPKT. Yang berbahagia TKSU, yang berbahagia Town Planner Dr. Alias bin Lamili, Ketua Pengarah Plan Malaysia. Yang berbahagia Datin Hajah Nuraidah binti Saludin, Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia, Malaysian Institute of Planners, Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Persekutuan Negeri, Datuk-Datuk Bandar, Ketua Pihak Berkuasa Tempatan, setiausaha bahagian kementerian, tokoh-tokoh akademik, mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Sukacita pada hari ini, kita berpeluang untuk bersama-sama berhimpun bagi menyambut Hari Perancangan Bandar Sedunia tahun 2024 peringkat kebangsaan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Town Planner Dr. Alias bin Lamili, Ketua Pengarah Plan Malaysia, yang tadi berucap dengan penuh semangat yang berkobar-kobar untuk merasmikan majlis sambutan pada hari ini. This is his big day. Dan seterusnya untuk menyempurnakan penganugerahan Malaysia Urban Planning Awards 2024. Sudah tentu hari ini merupakan hari yang amat istimewa buat semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perancangan dan operasi pembangunan bandar di seluruh negara, khususnya kepada golongan profesional perancang bandar. Atas usaha murni ini, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan Happy World Town Planning Day. Selamat menyambut Hari Perancangan Bandar Sedunia kepada semua perancang bandar dan pengurus-pengurus bandar yang berkhidmat di agensi peringkat persekutuan negeri, pihak berkuasa tempatan, termasuk juga pihak swasta. Pagi ini, saya rasa bertuah kerana dapat bersama-sama dengan profesion perancang bandar dan semua pihak yang terlibat, mana telah banyak menyumbang jasa kepada perancangan pembangunan negara semenjak kemerdekaan. Malah tidak keterlaluan jika saya katakan kita telah dapat mengecapi pelbagai nikmat dan rahmat hasil daripada perancangan dan pembangunan yang cukup teliti, yang antaranya merupakan hasil kerja keras profession planners perancang bandar di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tema HPBS pada hari ini adalah sedaya upaya membina bandar mampan dan pintar #Demi Pertiwi. Saya berpandangan tema ini amat bertepatan dan selaras dengan komitmen kerajaan untuk mencapai Agenda 2030, pembangunan mampan dan memenuhi matlamat pembangunan SDG yang telah pun diluncurkan sejak tahun 2015 bersama dengan 192 buah negara anggota PBB. Kini, Malaysia berada di landasan yang tepat melalui pencapaian 43% di dalam analisis 248 petunjuk SDG yang terkini, berbanding dengan pencapaian dunia yang puratanya sekadar 17%. We are way above the global average. Of course, there are much to be done. Berbicara mengenai kemampanan, semestinya ia juga dilihat secara terangkum dengan bukan hanya mengambil kira daripada ukuran pembangunan fizikal dan ekonomi semata-mata. Malahan ia seharusnya dilihat dari sudut kesejahteraan rakyat. Apabila merasmikan the World Cities Future City Summit minggu lepas, saya telah pun tegaskan apa-apa perancangan, apa-apa pembangunan, apa-apa pelaksanaan, kesejahteraan rakyat adalah keutamaan daripada segala-segala pembangunan dan perancangan. Humanity is above all is supposed to be our core and primary consideration. Hal ini adalah serari dengan 8 fokus KPKT yang telah pun kementerian tetapkan, di mana antaranya iaitu memperkukuhkan agenda bandar mampan
dan Pintah ke arah pembandaran yang baru. Isu-isu pembandaran terkini seperti kesesakan lalu lintas trafik, pemanasan global akibat daripada kadar urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan bandar itu tidak boleh lagi dirancang untuk mampan secara konvensional sahaja, tetapi ia seharusnya pintar dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Di bawah kerangka strategi Malaysia Madani, yang mana penarafan bandar Pintah telah dipilih di bawah kerangka strategi Malaysia Madani, dipantau rapat setiap bulan oleh unit penyelarasan lonjakan prestasi PACU Jabatan Perdana Menteri. Di bawah gagasan ekonomi madani, ia berkait rapat dengan teras strategik pertama, iaitu kemampanan ekonomi negara dengan strategi mempertingkatkan potensi ekonomi wilayah. Sehingga tahun 2025, kerangka strategik Malaysia Madani telah menyasarkan 62 daripada 156 PBT mendapat pengiktirafan sekurang-kurangnya Smart City Early Adopter. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada hari ini kita akan menyaksikan satu lagi penganugerahan dan pengiktirafan yang cukup penting kepada kita semua. Ini adalah kerana KPKT melalui Plan Malaysia telah memperkenalkan Malaysia Urban Planning Awards MUPA bermula dari tahun lepas sebagai satu medium galakan dan penghargaan kepada semua pihak termasuk agensi kerajaan, pihak swasta, NGO, pemimpin tempatan dan komuniti setempat dalam membangunkan persekitaran sama ada di peringkat kejiranan maupun perbandaran yang berdaya huni dan juga inklusif. 3 anugerah MUPA yang akan disampaikan sebentar lagi, iaitu Anugerah Bandar Mampan, kedua Anugerah Penarafan Bandar Pintah, dan yang ketiga Anugerah Amalan Perancangan Terbaik Best Planning Practices. Sebanyak 12 kategori anugerah akan disampaikan kepada 51 orang yang bakal penerima, termasuk juga satu anugerah khas Malaysia Best Planning Practices Menteri KPKT yang akan datang dengan wang tunai RM10,000, sumbangan peribadi saya. Saya terus mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Power Planner Dr. Alias bin Lameli atas Region Leadership Smart City Awards expert kategori yang telah dianugerahkan kepada beliau. Tahniah dan syabas. Ini terbukti penjawat awam kita bukan hebat sekadar jago kampung, tapi mampu menjadi juara dunia sekiranya diberikan peluang dan ruang untuk continue to shine. Pada masa yang sama, tahniah juga diucapkan kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang telah menerima Best Project XSDI Award untuk projek digital DJ Smart Center for Community. Penghargaan Bandar Mampan 2024 adalah berpandukan kepada gerbang MUNINETS, iaitu Malaysian Urban Rural National Indicator Network for Sustainable Development, yang telah pun dilaksanakan ke atas 153 PBT di seluruh negara, termasuk PBT di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, bagi anugerah penarafan Bandar Pintah tahun ini, ia adalah lanjutan daripada anugerah Smart City Early Adopter yang telah pun diterima oleh 25 buah PBT semasa HBPS tahun lepas. Bagi tahun ini, penarafan Bandar Pintah diteruskan bukan sahaja untuk tahap 1 Smart City Early Adopter, malah ia juga dibuka kepada tahap 2, iaitu Developing Smart City. Ladies and gentlemen, time and tide wait for no man. No country is waiting for us. Jika kita tidak berusaha berlipat gandakan usaha, kita akan tercorok ke bawah, tercicir di tepi dan terpinggir daripada arus pembangunan mampan dunia. Oleh kerana itu, kita memerlukan semua pihak. We have to take a whole nation approach to make sure that tema utama kita sedaya upaya membina Bandar Mampan dan Pintah bukan slogan,
Saya kena pastikan ini bukan slogan. Plan Malaysia memikul tanggungjawab, dan tadi saya telah bincang dengan Datuk Wira KSU. KPKT akan rancang untuk buat audit pelaksanaan supaya semua garis panduan yang dihasilkan atas usaha gigih Plan Malaysia bukan hanya cantik molek sebagai kertas ataupun simpan dalam arkaib, tetapi dia dilaksanakan sampai ke peringkat akar umbi, sampai rakyat dapat rasa, dapat lihat, dapat sentuh perubahan positif yang sedang kita bawa ini. Maka di kesempatan ini saya mengucapkan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada 74 PBT yang telah mengemukakan permohonan penerapan bandar pintar untuk kedua-dua tahap tersebut, iaitu Smart City Early Adopter dan juga Developing Smart City. Smart City Adopter, di mana saya ucap tahniah kepada PBT yang akan menerima pengundrahan serta mendapat status Smart City Early Adopter dengan hadiah siring peruntukan khas inisiatif bandar pintar mulai tahun depan, di mana mereka yang betul-betul committed untuk membangunkan bandar pintar for the Smart City Early Adopter, PBT tersebut akan menerima peruntukan khas RM400,000, dan yang masuk dalam kategori Developing Smart City akan menerima peruntukan khas RM800,000. Seperti mana diumumkan dalam ucapan Belanjawan Madani 2025 oleh Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, KPKT melalui bahagian hijau dan Plan Malaysia akan meneruskan agenda pembangunan bandar pintar. Tahun depan kita menerima peruntukan lonjakan 24 kali lebih membanding dengan tahun ini. Untuk inisiatif bandar pintar, 15.1 juta telah pun diperuntukkan. Ini menunjukkan fokus dan komitmen Kerajaan Madani untuk mengangkat martabat rakyat, juga mengangkat martabat negara dan juga darjat rakyat. Sehubungan itu, Anugerah Amalan Perancangan Terbaik 2024 telah diperkenalkan untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pihak berkaitan yang telah melaksanakan pemajuan atau projek yang mematuhi garis panduan perancangan dan panduan inisiatif berkaitan. Kategori untuk penghargaan tersebut ada 4 kategori. Pertama, Anugerah Persekitaran Mesra Autisme. Kanak-kanak autisme ini perlu diberikan perhatian khas. Kedua, Anugerah Persekitaran Mesra Kanak-kanak. Ketiga, Anugerah Penyediaan Penginapan Pekerja Berpusat CLQ, Central Labour Quarters. Dan juga keempat, Anugerah Perancangan Kawasan Rekreasi Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, Belanjawan Madani 2025 yang telah pun dibentangkan pada tarikh keramat 18 hari bulan Oktober lalu telah membuktikan betapa pentingnya peranan KPKT dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat serta kebajikan rakyat dan seterusnya menyokong peningkatan ekonomi Madani. Bagi tahun depan, KPKT akan menumpukan kepada 5 sektor utama, iaitu perumahan, kerajaan tempatan, kemampanan bandar dan kesejahteraan komuniti, perkhidmatan kebombaan dan tidak lupa juga ekonomi kitaran. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, satu aspek yang penting dalam pembangunan negara adalah soal perancangan. Seperti kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail. Demikianlah peri pentingnya perancangan, lebih-lebih lagi melibatkan pembangunan fizikal dan guna tanah. Ia harus dilihat secara strategik, holistik dari segenap sudut dan melibatkan peranan aktif daripada pelbagai pemegang taruh. Dokumen rancangan pemajuan seperti rancangan fizikal negara, rancangan struktur dan rancangan tempatan yang disediakan oleh perancang bandar merupakan titik mula ke semua pembangunan fizikal negara di semua peringkat kerajaan. Maka bagi KPKT, kita amat berterima kasih dengan dasar, plan, garis panduan, sistem maklumat yang disediakan oleh profesion perancang bandar yang tahun ini telah berusia 103 tahun dalam tanah air kita ini. Usaha anda semua amat penting dalam mengubah Malaysia menjadi negara yang lebih makmur
maju berteraskan kepada aspirasi konsep Malaysia Madani. Pada 17 September yang lalu, selain daripada Majlis Bandaraya PJ, saya nampak Datuk Bandar Majlis Bandaraya Ipoh duduk di depan, di mana MBI telah diumumkan sebagai salah satu daripada 5 pemenang Anugerah Scroll of Honour UN Habitat 2024. 5 pemenang yang telah dipilih oleh UN Habitat mencerminkan amalan dan inovasi terbaik yang menyumbang kepada pencapaian SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Ipoh atas anugerah yang diterima daripada usaha MBI beralih daripada resource intensive economy kepada regenerative model economy yang memberi tumpuan kepada kesihatan, pengusaha sisa, ekopelancongan selaras dengan matlamat pembangunan mampan. Selain daripada Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Bandaraya Pulau Pinang juga berjaya memenangi Shanghai Award di Shanghai, anjuran UN Habitat. Ia juga dipilih antara 5 bandar yang terbaik telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif kemampanan. Terbukti PBT kita memang ada kemampuan. Itulah sebab tu pepatah Melayu kata, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Tentunya seperti mana yang semua sedia maklum, perlu saya maklumkan kepada semua yang hadir, Malaysia, tanah air kita akan menerajui ASEAN pada tahun depan setelah menerima secara rasmi beten pengerusi blok serantau iaitu di Laos pada 11 Oktober. Tema untuk kepengerusian Malaysia telah pun dilancarkan iaitu keterangkuman dan kemampanan yang mencerminkan hasrat negara untuk pastikan kemajuan bersama dan kesan yang berkekalan. Seperti amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan bahawa tahun 2025 merupakan tahun lonjakan yang juga akan menandakan ulang tahun ke-10 penubuhan komuniti ASEAN, satu pencapaian penting bagi rantau ini. KPKT telah diberikan tanggungjawab penting untuk mempengerusikan beberapa mesyuarat antarabangsa dan kita akan menjadi tuan rumah kepada forum persidangan mesyuarat seperti berikut, iaitu pertama, ASEAN Real Estate Summit 2025 yang pertama kali diadakan dalam sejarah pada 2 hingga 4 Julai. Kedua, ASEAN Sustainable Urbanization Forum pada 4 dan juga 5 Ogos. Yang ketiga, ASEAN Mayor Forum dan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals pada 5 hingga 7 hari bulan Ogos. And last but not the least, 8 ASEAN Smart City Network Annual Meeting pada 25 hingga 28 Ogos. Bagi menunjukkan komitmen Malaysia dalam menerajui perbincangan dalam kalangan negara Asia Pasifik, KPKT juga berhasrat untuk menganjurkan Asia Pacific Conference on Housing and Urban Development pada 14 hingga 15 April tahun depan. Ini merupakan antara usaha melobi untuk mendapatkan sokongan negara-negara Asia Pasifik ke atas pencalonan tanah air kita sebagai Presiden Perhimpunan dan Ahli Lembaga Eksekutif UN Habitat bagi Penggar 2026 hingga 2029. Sehubungan itu, tanggungjawab yang besar ini wajar disambut seluruh warga kerja KPKT dengan dukungan dan sokongan semua pemegang taruh, khususnya PBT untuk menggalas cabaran dalam segenap aspek, samping penuh hormat mengalu-alukan kehadiran semua komuniti ASEAN pada tahun depan. Maka akhir kalam, saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada Plan Malaysia yang telah berjaya menganjurkan sambutan ini bersama dengan Pertubuhan Perancang Malaysia, Malaysian Institute of Planners, untuk meraihkan serta menghargai segala jasa, bakti, sumbangan dan pengorbanan peranan perancang dan pengurus-pengurus bandar. Terima kasih atas sumbangan anda. Teruskan komitmen anda. Bersama-sama kita memajukan negara yang tercinta ke arah kesejahteraan pertiwi selaras dengan gagasan dan tongkat Malaysia Madani. Maka saya dengan perasaan penuh tawaduk dan rendah hati merasmikan
sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia tahun 2024 peringkat kebangsaan. Sekian, terima kasih. Nandrika, dan sebelum saya mengakhiri, saya buat pengumuman besok dan lusa semua tu berjumpa. Untuk mereka yang dah balik kampung merayakan Hari Deepawali, maka bagi semua yang merayakan perayaan Hari Deepawali, saya ucapkan Deepawali Wadaga, Impami Sugar, Aaron Walga, Rumah Nandriga. Sekian, terima kasih.